Praktis formatif 1.4 nombor 1, apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Kekenyalan ini ialah sifat bahan. Anda nyatakan dia adalah sifat bahan. Apa yang boleh dilakukan oleh sifat bahan itu? Yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya. Okey, dia dapat kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okay, jadi anda mesti nyatakan dia merupakan sifat bahan di mana objek tersebut boleh kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Okay, sekarang kita beralih ke soalan nombor 2. Rajah 1.43 menunjukkan graf daya F. Okay, graf daya F melawan pemanjangan spring X bagi suatu spring. Nyatakan hukum Hooke. Hukum Hooke ini dia sebenarnya ada kaitan dengan pemanjangan spring. Di mana hukum Hooke menyatakan bahawa pemanjangan spring adalah berkadar terus ataupun berkadar langsung dengan daya. Anda boleh sambung daya yang bertindak ke atas spring selagi tidak melebihi had kenyal. Anda mesti nyatakan had kenyal ini. Okay. Pemanjangan spring, ini poin penting. Pemanjangan spring dia adalah berkadar terus dengan daya yang bertindak ke atas spring selagi tidak melebihi had kenyal. Anda mesti nyatakan had kenyal ya untuk hukum Hooke ini. Okay, untuk B, kita pergi ke B. Soalan B, adakah spring itu mematuhi hukum Hooke? Kita tengok balik. Hukum Hooke ini, pemanjangan spring adalah berkadar terus. Apabila berkadar terus, bermaksud graf anda mesti memula dengan sifar. Anda tengok graf ini, adakah garis ini dia akan bersilang pada sifar? Tengok. Ya. Okay. Oleh sebab dia bersilang pada sifar ini adalah titik asalan, maka graf ini adalah mematuhi hukum Hooke. Okay. Jadi, tapi kita akan guna spring sebab dia tanya spring itu mematuhi hukum Hooke. Cikgu tulis di sebelah. Okey, ya, ataupun anda tulis spring itu mematuhi hukum Hooke. Nyatakan alasan kerana graf ialah garis lurus yang melalui titik asalan. Okey, garis lurus, betul ni garis lurus. Dan melalui titik asalan adalah sifar ni. Okey, ke soalan C. Hitung pemalas spring itu. Untuk menghitung, kita akan rujuk kepada graf di mana pemalas spring ini diwakili oleh kecerunan. Okay. Kecerunan, contohnya cikgu ambil kecerunan graf. Ni, kita boleh buat segitiga gradient. Jika anda buat segitiga, anda akan dapat, cikgu buat ni. Okay. Di mana tinggi dia, cikgu akan bagi dengan X ini.
Kita akan ambil, cikgu ambil 15. Cikgu letak terus unit Newton supaya anda dapat lihat apa unit akhirnya. Kemudian pasangannya adalah sifar puluhan sifar 6. Untuk 15 Newton ini sifar puluhan sifar 6 letak unit meter. Okey, anda bahagikan akan dapat 250 di atasnya Newton. Okey, meter bawa ke atas jadi begini. Jadi bila anda macam susah nak cari apa unit dekat belakang, cikgu sarankan anda buat beginilah. Okay. Di mana anda boleh lihat bagaimana unit akhir dia nanti. Okey, soalan D. Berapakah tenaga keupayaan kenyal dalam spring apabila diregangkan sehingga pemanjangan sifar puluhan sifar 4 meter? Okey, sekarang kita nak kira tenaga keupayaan kenyal. Okey, apa tenaga keupayaan kenyal? Mesti ingat. Okey. Tenaga keupayaan kenyal ni dia adalah kerja yang dilakukan untuk meregangkan spring. Okey. Jadi, kita akan dapatkan nilai itu daripada luas di bawah graf. Contohnya cikgu nak guna luas di bawah graf. Yang inilah cikgu ambil. Okey. Kenapa cikgu ambil sifar puluhan sifar 4? Kenapa cikgu tak ambil sampai hujung? Sebab soalan dah beri diregangkan sehingga pemanjangan sifar puluhan sifar 4, maka sehingga nilai sifar puluhan sifar 4 ini kita akan guna luas ini, okay, segitiga ini. Jadi luas di bawah graf untuk segitiga 1/2 darab, okay, tengok tingginya 10 darab sifar puluhan sifar 4. Okay, anda tolong kira dapat berapa? Sifar puluhan 2. Apa unitnya? Ya, joule. Okay, jadi anda kena ingat untuk mencari nilai-nilai dari graf, apabila diminta untuk menghitung pemalas spring bagi graf F melawan X, anda perlu cari kecerunan seperti C ni tadi. Apabila anda diminta untuk mencari tenaga keupayaan kenyal daripada graf, anda kena cari luas di bawah graf.